What's up bro, sis? Mada pada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best paratau in the world. Baru sampai kat channel Hazwan Shah Wrestling, tak tekan lagi butang subscribe. Make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng asyabala, butang subscribe. Road to 30k subscribers. Sementara AEW ni nak road to Revolution, WWE nak road to WrestleMania kan. Kita road to 30k subscribers. Dan cakap pasal AEW Revolution, aku bukan nak buat prediction ke apa untuk video kali ni, tapi aku hanya nak buat announcement lah yang kalau tak ada apa-apa halangan, kemungkinan besar hari Isnin dalam 8 pagi ke 8.30 pagi macam tu, aku akan mula live dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni untuk buat AEW Revolution Watch Along. Apa-apa pun korang stay tune dengan pengumuman pasal Watch Along ni dekat YouTube community post ke dekat aku punya Twitter dan aku punya IG story. Alright, hari tu aku dah kata aku nak buat video pasal Cody on the next video, tapi aku rasa macam nanti dulu lah kot. Silap-silap kita kena game dengan AEW dekat Revolution nanti Cody muncul. Manalah tahu kan. Tapi pasal Cody tu aku nak letak tepi dulu sebabnya aku rasa Raw minggu ni ada dua benda yang macam sedap gila. Nak ikutkan 3 benda lah, tapi satu tu aku akan masukkan bawah NXT. So ada 3, ada 2 ke tak kisahlah berapa korang dengar lah lagi. Tapi sebab ada benda best yang berlaku dekat Raw minggu ni, alang-alang tu aku nak ambil 2 point daripada Raw, 2 point daripada NXT dan 2 point daripada Dynamite yang aku nak kupas dalam video kali ni. Ok, kita mulakan dulu dengan pengumuman daripada Tony Khan dekat awal Dynamite. Tony Khan bagi tahu dia dah pun beli Ring of Honor, ROH. Jadinya ROH sekarang ni adalah milik Tony Khan. Cuma apa perancangan untuk ROH dengan cerita diorang still akan go on as stand alone punya promotion, tapi dalam masa yang sama akan bekerjasama dengan AEW macam mana New Japan pernah bekerjasama dengan AEW. Tapi itu dengar cerita je lah. But then aku tak tahu apa perancangan yang Tony Khan betul-betul nak buat sebenarnya dengan ROH ni. Kalau tanya aku lah kan, boleh guna ROH sebab AEW is much bigger. Kau boleh gunakan ROH Ring of Honor ni sebagai salah satu kau punya brand dalam AEW. Confirm fan ROH marah. Yelah, WWE buat benda sama kot dengan ECW dulu. And then satu momen lagi yang AEW tease dekat kita yang buat aku rasa tak sabar weh. Bila adalah bila MJF bagi penampar dekat Wardlow. Kenapa aku rasa tak sabar bila tengok benda ni? Sebab aku tunggu je the moment Wardlow betul-betul hilang sabar dan dia pergi tibai MJF. Sebab Wardlow dulu ramai gila benci. Somehow bila dia dah duduk bawah MJF, lama-lama macam ada tunjuk dia akan bertukar karakter, akan berpaling tada dengan MJF. Fan pun dah mula suka dia. Kau tengoklah dia punya Powerbomb Symphony dapat sambutan over kot dengan crowd. Sampai Shawn Spears nak overshadow benda tu dan crowd tak suka. So Wardlow dah pun over dengan crowd. Tinggal tunggu masa dia berpaling tadah daripada MJF. Dan aku rasa benda tu, walaupun dah boleh nampak benda ni, dia dah macam Triple H dengan Batista dulu, tapi Triple H dengan MJF tak adalah sama sangat kan. Tapi still aku rasa tak sabar lah tengok benda ni. Dan bila tengok Wardlow kena penampar macam tu dengan apa yang dia perli MJF sebelum tu lagi, memang aku rasa macam dah tak lama dah dekat dah ni. Dah dekat. Untuk NXT pula, dua benda yang aku rasa memang pendek je aku nak cerita. Kita cerita pasal Robert Roode dulu. Robert Roode minggu ni beraksi dekat NXT 2.0. Tak ada apa-apa yang menarik pun kecuali kita dapat mengubat rindu pada dia punya lagu tema yang Glorious. I don't give a damn about the lyrics, tapi lagu tu sedap. Lagu tu sedap, lama dah tak dengar. Orang nak tengok Robert Roode dengan lagu tu. Orang nak tengok karakter lama Robert Roode macam mana dekat NXT. Tapi bila naik ke main roster, apa jadi dengan Robert Roode sekarang ni? Sampai kan orang sekarang duk tanya AJ Styles dah macam hari tu tak dipakai dengan baik sangat dah. Duduk kat team division lah. Orang persoalkan Shinsuke Nakamura. Semua nama-nama ni orang persoalkan. Tapi Robert Roode, aku rasa macam ramai dah lupakan dia. So untuk bawa dia balik ke NXT 2.0 is one of the good way untuk kau pakai dia daripada disia-siakan. Tapi itulah dekat NXT 2.0 pun dia kalah agak. Just that aku rindu nak tengok persona lama dia dekat NXT dulu. Dekat main roster dah bawa kejap, tapi somehow aku rasa Vince McMahon tak yakin kot dengan karakter dia. Dia dah macam Triple H nak campur dengan Ric Flair macam tu. Tapi ada entrance song yang gempak. Sebenarnya kalau kau pandai pakai, kau okey je boleh pakai. Tinggal nak ke tak nak je.
So bila dah dengar lagu Robert Root yang Glorious tu, aku harap lepas ni adalah something yang boleh rejuvenate balik career Robert Root ni jadi top star. Kau tengoklah dia dengan Beer Money dulu dekat Impact Wrestling TNA, baik gila kot. Kalau macam ni kat WWE, ternyata betul lah, tak perlu panggil superstar daripada NXT untuk dirosakkan. Superstar daripada promotion lain pun diorang boleh rosakkan macam tu je. Itu semua pun tengok jugalah kena dengan taste Vince McMahon ataupun tidak. Point yang kedua dekat NXT 2.0, pasal Tommaso Ciampa. First kali, apa benda yang Tommaso Ciampa pakai ni? Ya, aku tahu pakaian yang sama macam Braun Breaker, tapi kenapa dia kena pakai pakaian macam ni? Aku tahu itu adalah pakaian wrestling, should not be a problem, tapi tak kena langsung dengan karakter dia dan buat karakter dia nampak macam bodoh sikit kot bagi aku lah. Ini soal karakter tau, bukan soal pakaian tu okey ke tak okey. Ini soal tak kena dengan karakter dia. Dah lah pakai pakaian macam tu, keluar entrance yang sama dengan Braun Breaker, tak ada entrance sendiri. Kenapa tak ada entrance sendiri? Mungkin sebab apa yang berlaku dekat Raw minggu ni lah. Raw minggu ni kita tengok Tommaso Ciampa punya karakter dah tak sama macam karakter dia yang kita nampak dekat NXT sebelum ni. Nampak dah tak psikopat sangat macam mana dekat NXT. Lagu pun tukar. Kenapa? Padahal lagu Ciampa tu one of the best theme song yang pernah ada, bukan dekat NXT je, tapi dekat WWE. Tapi kenapa kau perlu tukar? Sekarang ni banyaklah lagu yang kau pergi tukar yang aku tertanya, kenapa nak tukar? Lagu Ricochet punya sedap jadi tak sedap. Okey lah, Damien Priest antara aku rasa orang yang macam kira okey lah. Lagu yang lama sedap gila. Lagu yang baru ni pun walau tak sesedap lagu lama, still sedap juga. Tapi Ricochet, Ciampa, aku tak tahulah lepas beberapa minggu lagu tu akan mula okey dengan kita ke tak. Tapi kenapa kau perlu tukar something yang tak rosak? Why you need to fix something that is not broken? Lagu Tommaso Ciampa dengan karakter lama Tommaso Ciampa tu, kalau kau jaga elok macam mana NXT pakai bawa ke main roster, dia boleh jadi top star. Nampak sangat yang dia WWE tak ada plan pun nak jadikan Tommaso Ciampa ni top star dekat main roster. But then, hey, siapa aku? Just that kita harap WWE prove me wrong lah. Tak terkejut kalau tak lama lagi kita dengar Tommaso Ciampa ni dilepaskan oleh WWE. Okey, cerita yang berlaku dekat Raw pula. Ya, Tommaso Ciampa tadi tu dah macam NXT dan juga Raw, tapi sebab nak jadikan dua-dua acah-acah cantik sikit lah kan, 2 point daripada setiap show, kita masukkan Ciampa bawah NXT lah. Sebelum kita cerita pasal Raw ni, aku sajalah nak share dengan korang baju yang aku tengah pakai sekarang ni. Baju yang aku pakai sekarang ni adalah baju sekolah rendah aku. Korang tak payah beli baju sekolah rendah aku sebab dia jual masa aku darjah 5 je. Tapi apa yang korang kena beli adalah baju daripada pesanan penaja yang korang dengar lepas ni. Produk yang aku tengah jual sekarang ni, aku punya side business, Bebe Exclusive. Sekarang ni aku buka pre-order untuk baju The Shield Fan Edition. Baju ni ada Dean Ambrose, Roman Reigns dan juga Seth Rollins. Baju The Shield Fan Edition ni menggunakan kain microfiber. Consider kain jersey. Boleh buat bersukan, boleh buat jalan-jalan. Kenapa boleh buat jalan-jalan? Sebab dia punya ketebalan dia 180 GSM dan bukan microfiber biasa, tapi dia pakai kain microfiber RJ. Kata kalau korang berminat nak dapatkan baju The Shield Fan Edition ni, link aku letak dekat ruangan description kat bawah. So guys, itu dia pesanan penaja yang handsome, muka iras-iras Shafiq Kyle, muka macam Finn Balor. Dan nak cerita point pertama pasal Raw ni adalah nak pasal Finn Balor lah. Aku yakin bukan aku seorang je terkejut dengan benda yang berlaku ni lah. Kita dah dengar news beberapa minggu sebelum ni, WWE dah tak ada plan untuk Finn Balor. Finn Balor lepas ni adalah superstar yang hanya akan bantu menaikkan superstar lain. Contoh nama superstar lain tu antaranya adalah Austin Theory. Dan tak kisahlah siapa superstar yang lain tu, tapi point dia WWE macam nak jadikan dia macam Jeff Hardy lah hari tu. Just macam nak bantu naikkan nama Karrion Kross. So itu role Finn Balor sebenarnya. Tapi somehow dekat Raw minggu ni kita ingatkan Finn Balor ni akan bantu naikkan nama Damian Priest, ataupun WWE plan sebenarnya Demon Damian Priest ni lawan dengan Demon Finn Balor kat WrestleMania. Yang tu tak tahulah kan. Tapi kalau benda tu betul pun, aku rasa nampaklah logik dia kan. Sebab takkan WWE nak jadikan Demon Finn Balor ni karakter jahat, dan Demon Damian Priest ni mungkin diorang nampak lebih sesuai jadi Demon yang jahat. So mungkin kita akan nampak match ni dekat WrestleMania, dan pasal tu kita nampak Damian Priest ni dia jadi karakter jahat. Tapi macam mana nak jadikan karakter dia jahat tiba-tiba? Mungkin dengan dia kalah United States Champion, dan itu
mungkinlah taktik kenapa WWE bagi Finn Balor jadi US Champion. Tapi aku tak nak kisah semua benda tu. Yang penting kat sini, Finn Balor dah jadi United States Champion akhirnya. Maksudnya takkanlah tak ada sikit pun diorang nak recognize Finn Balor ni. Means Vince McMahon, WWE, diorang dah acknowledge ataupun dah okay. Diorang okay dengan diorang sedar diorang ada Finn Balor dan diorang tahu diorang kena pakai Finn Balor dengan baik, which is good. Dan aku sukalah benda ni berlaku. Sebab bagi aku Finn Balor deserve. Kalau aku nak terlalu kejam dengan WWE, aku kata apa benda Finn Balor menang US Champion, dia patut menang WWE Champion. Tapi at least this is something rather than nothing, kan? So aku yakin bukan aku je, korang pun confirm terkejut dan tak sangka yang Finn Balor boleh menang US Champion dekat Raw minggu ni. Aku fikir Damian Priest akan jadi champion sampai WrestleMania, tapi itulah, aku suka. Dan awal-awal Raw bagi aku macam okay, sebab Kevin Owens dengan Seth Rollins entertaining. Lepas tu bila dah tengok campak, aku dah macam apa benda Raw minggu ni, makin lama mungkin tak apa-apa dengan 24/7 champion semua tu. Tapi bila dah habis match Finn Balor dengan Damian Priest tu, best. Okay lah, best kat situ. Lepas tu kita cerita point kedua pula yang berlaku dekat Raw minggu ni, yang buat rasa macam finally this is happening. AJ Styles dan juga Edge dekat WrestleMania. Kalau tanya aku, yelah last week kita dengar promo Edge, dia hint dekat beberapa superstar. Antara superstar tu ada Balor, Damian Priest semua tu kan. Tapi sebutlah semua nama tu. Memanglah aku nak tengok Edge dengan Finn Balor, aku nak tengok Edge dengan Cody. Tapi aku rasa semua nak tengok Edge dengan AJ Styles. Walaupun ada news yang beritahu AJ Styles akan lawan dengan Shawn Michaels dekat WrestleMania tahun ni, tak nak. Aku tak nak. Aku nak Edge dengan AJ Styles dekat WrestleMania tahun ni. Dan finally, it will happen on this year WrestleMania. So, bila AJ Styles dah accept the challenge apa semua, Edge bagi tahu yang dia tak nak AJ Styles yang macam dekat tag team dengan Omos tu lah. Dia nak AJ Styles yang lebih baik daripada sebelum ni. Lepas tu Edge pergi tibai AJ. Aku time tu fikir dia nak provoke AJ lah ni kan, supaya keluarkan apa benda yang ada dalam diri dia. Tapi ini dah bukan macam provoke dah ni. Ini macam Edge turn heel gak dah ni. Sebab bila AJ Styles nak buat phenomenal forearm, Edge pergi low blow dia. Lepas tu dengan rambut kerbang macam tu kan, dah macam orang tak betul lah aku tengok. So officially Edge turn heel. Kenapa Edge turn heel? Kenapa Edge kena turn heel untuk lawan dengan AJ Styles, bukan AJ Styles yang remain heel? Sebab kat sini aku yakin satu benda lah, AJ Styles bawa watak baik ke, bawa watak jahat ke, crowd tetap akan sorak nama dia. So aku pun yakin juga dekat WrestleMania nanti ramai akan sorak nama AJ Styles, tak kisah karakter dia. Jadi mungkin kat situ WWE nak naikkan balik AJ Styles, nak orang yelah WWE tak suka kalau kau karakter jahat, nama kau disorak-sorak kan. Lagi-lagi Vince McMahon, dia menyirap dengan benda tu. So bila AJ Styles jadi watak baik dan Edge watak jahat, dia nampak lebih make sense lah. Takut nanti bila watak baik dengan watak baik jadi macam AJ dengan Nakamura, nampak macam blend ataupun tumpul, tak ada macam something yang terlalu deep ataupun personal yang boleh guna untuk build up feud diorang ni nak menjelang ke WrestleMania nanti. So aku okay dengan decision yang WWE buat. Aku tak kisah Edge watak baik ke watak jahat ke, tapi AJ Styles bagi aku lah tak berapa kena sangat. Bila dia kat WWE, watak jahat macam tak kena sangat lah dengan dia. Macam kelakar dia bawa watak jahat. Dekat Impact dulu okay je. Tak sabar weh aku nak tengok Edge dengan AJ Styles kat WrestleMania nanti. Harap match ni tak mengecewakan. Sebab Edge dah duk kata dia lah antara orang yang menghidupkan WrestleMania, lawan dengan Mick Foley lah, lawan dengan Undertaker lah, menang Money in the Bank. Dan aku admit benda tu kan, Edge punya rekod dekat WrestleMania pun kira nice juga kan. Harapnya satu match yang best lah untuk kita tengok nanti dekat WrestleMania. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Lagi sekali jangan lupa live AEW Revolution punya watch along. Dan sehari ke 2 hari lepas tu WWE 2K22 dah keluar. Aku dah pre-order, aku dah siap beli capture card dah ni. Kemungkinan AEW Revolution dan lepas tu mungkin akan ada banyak sikit live kot dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni. Jadi make sure korang support channel Hazwan Shah Wrestling ni. Tekan butang subscribe, tekan butang loceng supaya tak terlepas notification. Jemput layan semua video yang korang nampak kat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih, datang lagi. Mother Father.